Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulin 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka jalan pun susah, nak solat pun payah, badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulin. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar. Senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat. Boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metod kita semuanya natural, sesuai untuk lelaki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik, RM89 sahaja. Money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan kat korang. Batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum Hari Raya Taudi. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. Kita road to 500k subscriber. Mudah-mudahan channel YouTube ni terus berkembang dan dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Siapa tahu kem terendak dekat Sungai Udang, Melaka tu? Kalau korang nak tahu, kem tu sebenarnya dah lama tau. Dia dibina sekitar tahun 1950-an masa tu oleh British dan menempatkan batalion Commonwealth daripada negara New Zealand, Australia dan juga daripada British lah. Jadi selepas British berundur dan bila Malaysia mencapai kemerdekaan, barulah kem ni diserahkan dekat tentera Malaysia. Bila kem tu dah lama, dibuat pula masa zaman British dulu, jadi banyaklah benda-benda yang melekat, benda-benda yang tinggal dekat situ. Jadi aku nak share dekat korang lah, ada satu kisah yang boleh dikatakan seram jugalah, okey, yang dikongsikan dekat aku untuk aku cerita dekat korang. Kem terendak dekat Sungai Udang, Melaka ni dia besar tau, dan ada juga dekat situ Akademi ATM di mana menempatkan pelajar-pelajar yang nak belajar main bola sepak lah, ataupun nama lain dia Akademi Bola Sepak ATM. Jadi dekat situ dia adalah asrama lelaki yang menempatkan yang geng-geng main bola kan, yang nak belajar main bola kan, budak-budak sekolah apa semua tu. Bila dah ada pelajar sekolah, of course lah akan ada warden. So warden tu dia akan bertugas shift pagi, shift malam. Biasalah budak-budak, kita tak boleh nak jangkakan kan, tiba-tiba dia fly lah, benda lah. Jadi benda ni berlaku 4 tahun lepas. Ketika itu pada pukul 3 pagi, guard ni dia bertugas pada shift malam. Jadi dia pun duduklah dalam bilik warden bertugas tu yang dekat asrama tu. Warden ni dia tengah lepak, dia tengah duduk tengok TV dekat bilik dia, sambil-sambil dia monitor lah keadaan dekat luar bilik dia tu. Sebab TV dia letak dekat beranda, dan beranda tu memang boleh nampak lah dekat kawasan bawah, kawasan asrama lelaki tu. Tiba-tiba bila dia tengah tengok bola tu kan, dia nampak ada kelibat pelajar yang dia cam muka pelajar tu lalu dekat kawasan bawah tu kan, pukul 3 pagi. So dia pun macam pelik lah, pukul 3 pagi kan, si Kadok ni buat apa? Kadok ni nama gelaran untuk budak tu lah. Jadi bila dia nampak, dia terus panggil lah, Kadok buat apa? Budak tu lalu macam tu je, dia tak toleh ke, dia tak berhenti ke, dia tak perlahankan jalan dia ke. Warden ni pula macam pelik lah kan, aku panggil buat-buat tak dengar pula kan, ni mesti ada something ni dia nak buat ni. Lepas tu warden pun pergilah dekat beranda dia, dia hulur kepala dia, nampak budak tu masih lagi berjalan lah nak pergi somewhere ke belakang blok asrama tu. Dia panggil dengan suara yang keras sikit lah, Kadok, nak pergi mana tu? Budak tu masih buat dia, masih tak ada respon. Dia pergi terus. Jadi warden ni pun dengan bergegasnya turun tangga nak pergi kejar lah budak tu. Jadi bila dah panggil 2-3 kali tak dengar juga, macam dah mencabar lah. Warden ni pula bekas anggota tentera. Jadi dia pun panggil dengan ayat yang kasar sikit lah, Kadok nak pergi mana tu? Amboi kau ni. Macam tu lah lebih kurang. Masih lagi tak ada respon daripada si Kadok ni, bengkak lah kan. Tapi warden ni perasan yang si Kadok ni, pelajar yang dia nampak ni, dia berjalan ke arah belakang blok asrama tu
yang dekat mana belakang asrama tu ada rumah sampah. Warden ni dah rasa tak sedap hati lah kan. Kenapa pukul 3 pagi kau pergi dekat rumah sampah? Dengan hati yang tak sedap, dia pun pelan-pelan lah pergi kan. Dah panggil pun tak nyaut kan. Dia pergi belakang, dekat belakang blok asrama tu, dekat rumah sampah tu, dia ada satu pokok besar tau. Jadi bila dia pergi, dia nampak yang pelajar yang diingatkan si Kadok ni tengah berdiri dekat depan pokok besar ni, menghadap pokok besar ni. Dia diam je dekat situ. Warden tu tercengang kan. Alamak, dia buat apa benda ni kan dekat pokok ni. Dah lah, pokok ni pun ada macam-macam cerita misteri juga. Tapi berbekalkan rasa tanggungjawab nak jaga pelajar-pelajar ni, warden ni pun memberanikan diri, pergilah dekat budak tu, belakang budak tu. Lepas tu dia pergi tepuk bahu pelajar yang diingatkan Kadok tu. Lepas dia tepuk je bahu budak tu, pelan-pelan lah budak ni toleh tengok muka warden tu. Muka budak tu tengok warden ni bertentang mata dengan budak tu. Warden ni tengok mata budak tu merah gila, dah macam biji saga menyala-nyala. Tengok je warden tu apa lagi, cabut dah lari, terus masuk bilik dia, terus tidur. Lepas tu diorang cek warden ni demam 2 minggu. Orang semua dah naik seram lah, pelik lah. Jadi diorang pergilah, yang geng-geng pelajar ni buatlah lawatan pergi jumpa warden tu. Time tu warden tu dah masuk ke klinik, dah masuk resat pun. Budak-budak ni pun pergilah tanya warden tu, cikgu pergi dekat belakang blok tu, cikgu jumpa siapa? Warden tu cakap lah, aku nampak Kadok dekat belakang tu, dia jalan pukul 3 pagi dekat pokok tu. Kebetulan yang melawat tu pun ada si Kadok ni. So Kadok ni cakap, cikgu, saya ada dekat bilik cikgu masa tu. Jadi siapa yang dia tepuk tu? Cerita ni dikongsikan dekat aku oleh Zairul Jaya daripada IG lah, yang mana dia adalah bekas penghuni asrama Akademi Bola Sepak ATM tu. Memang dah biasa lah dekat kem-kem tentera yang lama ni kan. Kadang-kadang ada pokok besar lah, ada penghuni lah. Macam yang tempat aku duduk dulu lah, dekat kem Tok Jalai, dekat kem Tanah Merah, dekat Alostar sana. Memang ada satu pokok tu, memang dah ramai dah orang kena histeria lah, kena sorok lah, kena sampuk lah. Dan ada pada satu hari tu, bila diorang nak renovate camp tu balik, nak tambah baik, so bila diorang potong je pokok tu, diorang cakap memang bergegar camp tu kan, sampai semua lah, memang berapa lah, 7 hari 8 hari memang tak tenang lah camp tu. Korang share lah video ni kalau korang suka, dan kalau korang ada komen, bolehlah komen kat bawah, dan jangan lupa tekan butang like, subscribe, loceng untuk notification video-video yang insyaAllah akan di-upload dekat channel YouTube ni. Dan semoga semuanya dilindungi Allah, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Semoga Allah kurniakan kita taufik, rahmat dan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.